Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita semua bertemu dan berhimpun secara virtual bersempena dengan International Innovation Expo Malaysia 2021 IAM 2021. Saya Muhammad Saifuddin bin Abdul Aziz daripada Jabatan Mekanikal dan Pembuatan Unit Teknologi Penyejukan dan Penyamaran Udara Kolej Vokasional Keluang Johor ingin membentangkan kertas seminar saya pada kali ini, iaitu kajian kecekapan penggunaan bahan pendingin R22 dan R32 dalam projek bilik simulasi sistem HVAC di Kolej Vokasional Keluang. Jadi berikut adalah poster kajian ini yang telah saya lampirkan bersama dalam pembentangan pada hari ini. Jadi antara kandungan pembentangannya pada hari ini akan saya cerita sedikit lah berkenaan dengan isu dan latar belakang masalah, objektif kajian, projek, metodologi, hasil keputusan dan pembandingan serta kesimpulan dan juga cadangan, insyaAllah. Jadi kita melihat dulu kepada isu dan latar belakang masalah terlebih dahulu. Yang pertamanya, penggunaan bahan pendingin R32 masih kurang di kebanyakan kolej vokasional kerana gas ni gas yang dikatakan gas baru yang menggunakan hidrokarbon. Jadi pelajar-pelajar nanti dia akan membuat internship ataupun on job training nanti. Jadi kita selaku pensyarah ingin mendedahkan seberapa banyak teknologi terkini lah berkenaan dengan bahan pendingin yang terbaru supaya pelajar-pelajar ini boleh terbiasa dengan bahan pendingin ini. Yang kedua, kita dapati adakah bahan pendingin jenis R32 ini jimat tenaga seperti yang diwawarkan dalam iklan ataupun dalam kajian sebelum ini. Yang ketiga, di Kolej Vokasional Keluang kita tiada satu bilik satu bilik simulasi untuk mencerap data psikometrik ataupun kita nak mencerap data mulia untuk mengkaji tentang kesan penyejukannya, sifat-sifat bahan pendingin tersebut. Jadi ini juga memberikan satu masalah lah kepada pengajar dan juga pelajar untuk kita mengkaji ataupun menganalisis sifat-sifat bahan pendingin yang ingin kita kaji. Selain itu, ada tak terdapat perbezaan kecekapan tenaga antara R32 dan R22 iaitu gas lama. Jadi berdasarkan hasil dari isu dan latar belakang masalah yang dihadapi, jadi saya membangunkan satu kertas projek lah. Dibangunkan untuk melaksanakan satu kajian kecekapan penggunaan bahan pendingin R22 dan juga R32 dalam satu projek bilik simulasi sistem penyejukan dan penyamaran udara ataupun HVAC di Kolej Vokasional Keluang. Jadi objektif kajian ini yang pertama, kita ingin memverifikasikanlah perbandingan prestasi antara unit
Penyamanan udara non-inverter antara bahan pendingin R22 dan R32 dari aspek prestasinya, tekanan dan arus bagi membantu pelajar dalam memahami kitaran asas penyejukan. Jadi dalam situasi ini kita bangunkan satu kabin office yang menggunakan ala-ala kontena. Dalam itu kita letak dua bilik simulasi yang mempunyai beban haba ataupun uh, dia punya biliknya sama dari semua aspek kecuali bahan pendingin yang digunakan. Dalam kes ini kita menggunakan bahan pendingin non-inverter. Jadi terdapat beberapa kepentingan kajian dalam projek ini. Yang pertama, kita ingin memberikan satu kesedaran kepada pengguna akan kepentingan dan kesedaran tentang penggunaan bahan pendingin yang mesra alam. Kita sedia maklum bahawa penggunaan R22 sudah lama kita berhentikan sebab kita ke arah phase out penggunaan gas itu, dan kita ke arah menggunakan bahan pendingin yang lebih mesra alam seperti R32. Selain itu juga kepentingan kajian ini, pelajar dan pengguna mendapat input tentang penggunaan tenaga dan keupayaan penyejukan di antara R32 dan juga R22. Selain itu juga kita juga ingin menilai kemampuan bahan pendingin baru ini R32 sebagai bahan pendingin baru dalam sistem penyejuk bekuan yang menggantikan bahan pendingin R22. Jadi metodologi yang kita lakukan ialah kita akan bangunkan dulu bilik tersebut, dan seterusnya kita akan mengumpulkan, kita akan mencerap hasil data dan kita akan membuat analisis lah daripada itu. Jadi berikut adalah carta ahli kajian, iaitu dengan saya mulakan dengan merangka kertas kerja pembangunan bilik simulasi tersebut. Kita mengira beban haba bilik tersebut, kita memasang unit, kita mencerap data suhu, tekanan dan arus. Seterusnya kita mengupload data dalam carta psikoskrometrik dan mulia. Seterusnya analisis dan kita menghantar laporan. Jadi ini contoh, bukan contoh lah, ini memang pembangunan projek yang telah kita bangunkan. Kita membuat satu pelan lantai lah, dengan kita membuat cadangan tersebut kepada pihak pentadbir. Ini dari segi pandangan hadapan dan di belakang. Jadi analisis yang kita dapati setiap dua-dua bilik itu mempunyai beban haba lebih kurang 690.03 watt ataupun bersama dengan 0.69 kilowatt. Jadi dia lebih kurang, kita convert kepada horsepower, lebih kurang kita ambil 1 horsepower non-inverter lah bagi setiap dua-dua bilik simulasi tersebut. Jadi ada bilik A dan bilik B. Jadi kalau kita lihat analisis arus dan suhu antara R22 dan juga R32, yang atas ni R22, kita dapati graf menunjukkan arus dan suhu yang diambil dalam tempoh 60 minit. Hasil ujian yang dilakukan menunjukkan arus meningkat dalam tempoh 60 minit. Manakala suhu udara bekalan AOF telah menurun dalam tempoh 60 minit. Ini menunjukkan bahawa semakin arus tu meningkat, semakin menurun suhu bekalan. Kita tengok kat sini, yang warna biru ni arus dia masa dia bertambah dan juga ampere je meningkat lah, tetapi suhu dia menurun. Dan menurun secara beginilah grafnya. Dan tetapi kalau kita menggunakan R32, dia pun juga menunjukkan hasil suhu dia juga meningkat dan dia menurun selepas itu. Tetapi kalau kita tengok penggunaan arusnya, dia agak stabil lah, dia agak sekata dalam daripada 10 minit pertama sehingga 60 minit seterusnya.
Selain itu juga, antara kita buat bilik simulasi ni, pertamanya kita boleh mencerap data dan kita boleh plotkan data-data tersebut dalam kita punya graf psikometrik dan juga graf Molear. Untuk pengetahuan, setiap kalau macam cartier Molear ni dia mempunyai ciri-ciri karakteristiknya sendiri, iaitu kalau R22 dia sebegini dan R32 dia sebegitu. Jadi kalau kita ini Molear dan ni adalah psikometrik. Jadi berdasarkan carta psikometrik, nilai nisbah kelembapan, humidity ratio dan LTP kita boleh dapatlah dengan kita masukkan formula bagi mempunyai nilai Q sensible, Q latent dan juga Q total. Q total bagi sistem hatchback R22 dan juga R32. Manakala yang ini carta Molear kita boleh dapatkan dia punya nisbah mampatan, kesan penyejukan dan haba yang disingkirkan dan juga haba mampatan. Dia seolah-olah seumpama kita boleh tahu kitaran penyejukannya di sinilah yang dia bermula dengan pemampat, seterusnya ke pemeluap, kitaran penyejuk peranti pemetiran dan juga penyejat. Okey, jadi setelah kita dapat cerap kedua-dua data, iaitu R32 dan juga R22, kita dapati di sini nisbah mampatan antara kedua-dua bahan pendingin ini. Kalau kita lihat R22 2.6 dan R32 dapat 2.46. Dari segi kesan penyujukan, R22 212 kJ per kg dan R32 360 kJ per kg. Haba singkiran 213 kJ per kg dan kalau tengok R32 395. Peredaran berat bahan pendingin lebih kurang 0.00434 kg per second. Compare to R32 0.00256 kg per second. Kalau kita tengok kuasa mampatan 0.13454 watt dan ni 0.2048 watt. Dan daripada kita dapat ni kita boleh mendapat coefficient of performance ataupun COP dia, iaitu R22 mendapat 6.84 dan R32 mendapat 4.49. Jadi di sini kita dapat coefficient ni, kalau kita lihat R32 ni dia mempunyai performa yang lebih baik lah berbanding dengan R22. Jadi selain itu juga kita kalau tengok perbandingan R32 dan R22, beban habanya sama. Jadi verifikasi yang kita dapat beban haba yang sama kerana bilik yang sama. Okey, dari segi COP telah kita kira COP yang paling baik adalah antara 4 sehingga 6. Ini menunjukkan sistem prestasi bagi R32 berada dalam julat COP yang baik. Dari segi tekanan penyejat bagi bahan pendingin R32 memang bermula agak tinggi sedikit berbanding dengan R22, iaitu pada tekanan 70 PSI. Walau bagaimanapun, tekanan penyejat R32 lebih cepat stabil berbanding dengan R22. Ini kerana karakteristik R32 yang hidrokarbon. Okey. Jadi dari segi arus pula, kalau tengok R22, arus yang digunakan tinggi sikit, arus makin meningkat dalam tempoh 60 minit. Tetapi kalau guna R32, arusnya rendah. Bukan arusnya rendah, tapi arusnya lebih stabil, iaitu 3.2 dalam tempoh 60 minit. Jadi ini dapat membuktikan bahawa R32 ini dia lebih jimat elektrik. Jadi inilah contoh pembangunan projek yang ada, yang kita bangunkan secara realiti di Kolej Vocasional Keluang. Okey, dia seperti kabin ini kita menggunakan pelajar untuk mencerap data, dan ni pun kita ada jemput panel industri untuk melihat projek tersebut. Dan kesimpulannya, R32 lebih efisien dan stabil berbanding R22 kerana sifat bahan pendingin itu lebih ringan berbanding R22. Mengecas dia boleh dalam bentuk gas dan cecair, dan dia juga dapat mengurangkan kadar pemanasan global dan tidak menyumbang melakukan penipisan lapisan ozon. Jadi sekian saja
pembentangan saya pada hari ini. Jadi jika ada sebarang persoalan dan ni boleh kita ajukan di email nantilah.